KPM. Hai semua, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Dietitian Aisyah ataupun adik-adik boleh panggil Kak Aisyah. Untuk episod kali ini, Kak Aisyah akan berkongsi mengenai pemakanan bagi atlet bola tampar lelaki berusia antara 10 tahun hingga 18 tahun, iaitu remaja. Tapi untuk episod kali ini, Kak Aisyah tidak akan keseorangan. Kak Aisyah akan menjemput juga seorang jurulatih bola tampar untuk masak-masak bersama Kak Aisyah. Tanpa berlengah lagi, Kak Aisyah jemput tetamu kita pada hari ini. Okey, Coach. Okey, itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat adik-adik penonton sekalian. Coach, boleh Coach share tips kekal nampak muda dan nampak fit pada usia macam ni? Oh, yang sebenarnya tak ada rahsia. Saya rasa adik-adik di luar sana semua sudah tahu. Mungkin pernah dengar perkataan gaya hidup sihat. Di sini saya cuba menjelaskan dalam bentuk yang paling mudah. Dia terbagi pada 3. Yang pertama, rehat yang berkualiti. Yang kedua, melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan. Dan yang ketiga, pemakanan yang seimbang mengikut keperluan. So itu yang saya boleh kongsikan. Okey, Coach. Kita sebenarnya nak bully Coach ni masak lepas Apa dia nak bully saya? Terkejut saya. Jadi, menu kita hari ni nasi ulam ayam geprek bersama dengan banana smoothie. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Coach Juliadi, inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nasi ulam ayam geprek kita. Ya, Puan. Jadi untuk perapan ayam, kita perlukan bahan-bahannya adalah dan di depan saya pula adalah bahan-bahan untuk membuat sambal. Jadi Coach, kita akan buat perapan ayam dulu. So kita ambil isi ayam. Terhenti Kita supaya mudah untuk kita punya perapan nanti disedap elok ke dalam isi ayam. Kita ada lemak sikit ni, Coach. Mungkin kita boleh trim dulu. Okey. Ni bahagian lemak ni. Kita trim dulu bahagian lemak. Buang Okey, kita bahagian lemak. Okey, kemudian Coach, kita basuh sedikit kita punya tepung gandum. Tepung gandum. Masukkan sikit tepung gandum. Dalam 3 sudu. 3 sudu tepung gandum. Okey. Kemudian kita masukkan bawang putih yang telah dilenyek tadi. Bawang putih yang telah dilenyek Masuk semua pun tak apa. Lagi banyak bawang lagi sedap. Lagi kau dia rasa. Lagi rasa. Bawang putih ni memang satu lagi bagusnya bawang putih ni bersifat antibiotik. Ya. Antioksidan Ya, betul. Kita masukkan serbuk kari. Serbuk kari. Semua sekali Okey, boleh juga serbuk kari. Separuh pun tak apa, saya suka. Separuh. Kemudian kunyit. Sedikit kunyit dan sedikit serbuk cili. Okey, cuba kau tahu dulu. Kalau macam terlalu kering, kita boleh tambahkan sedikit air. Saya tak suka pedas, jadi saya letak sedikit saja. Bahan-bahan yang kita gunakan semuanya lah bahan rencah yang bersifat semua jadilah. Sedikit kemudian air. sedikit air.
Okey dah. Okey, so kita gaul rata bagi nampak ayam ni serap ke dalam isi lah. So rasa dia akan lagi menarik. Kita Betul. biar dulu dalam setengah jam untuk perapan ayam. Sementara tu coach, saya nak tanya, saya selalu dengar lah atlet murid di bawah coach banyak menempuh kejayaan di peringkat antarabangsa. Boleh coach share sedikit tentang kejayaan yang disebut-sebut itu? Sebelum tu saya nak ucapkan Alhamdulillah sebab Tuhan bagi saya ruang dan peluang untuk merasai beberapa kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan puan, yang paling saya tidak dapat lupakan ialah pada kejohanan pada tahun 2018 yang mana pada situ saya menjadi ketua jurulatih untuk pasukan bawah 19 tahun kebangsaan. Alhamdulillah pada kejohanan tersebut untuk julung-julung kalinya kita mencatat sejarah menjadi juara. Menjadi juara di kejohanan sekolah-sekolah Asia Tenggara yang mana pasukan kita telah berjaya menewaskan pasukan Indonesia di perlawanan akhir. Di perlawanan akhir. Ya, betul. Saya masih ingat momen-momen tu. Ya, Sungguh betul. tragis Betul. sekali dan sangat Dan yang paling nostalgik lagi pada tahun 2017. di tahun 2017 juga. Di kejohanan yang sama. Di kejohanan yang sama. Malaysia di kedudukan tercorok. Okey. Dan kita comeback di tahun 2018 kita menjadi juara di peringkat Asia Tenggara. Sungguh hebat sekali atlet murid pasukan bola tampar lelaki di bawah jagaan Coach Jadi. Okey coach, kita dah ready kita punya ayam perapan. So coach, kita masukkan ke dalam air fryer. Okey, saya sudah dapat rasa dia punya aroma dia. So sebab dia berat dah cukup. Nasib baik belum masak, kalau tidak saya dah makan ni. Okey coach, kita akan setting air fryer kita dalam 170 degree. Sebelum tu kita spray sedikit minyak untuk tidak terlalu kering nanti ayam kita. Okey. Okey, dah. So kita boleh masukkan dalam air fryer. Baik. Okey, kita setting So dia. kita setting dalam 170. 170. 170. Okey. Dalam 30 minit. 30 minit So kita biar ayam kita masak. Sementara menunggu ayam kita ready, kita akan buat kita punya sambal geprek. Coach, tadi kita dah siap kita punya ayam. So sekarang kita nak buat sambal dia pula. Okay. So kita potong dulu tomato ni. Saya kena potong Potong empat. Okey. Ini untuk buat sambal Untuk buat sambal. Potong kasar pun tak apa. Sebab kita nak goreng dulu nanti. Kemudian kita akan nak stir fry sahaja. Okey. Kemudian kita potong bawang. Betul. Bawang ni ada antioksida juga. Ya, betul. Macam cili api ataupun cili besar ni sebenarnya mengikut kajian dia boleh meningkatkan metabolisme badan kita. Kenapa? Sebab bila makan kita rasa panas. Ya, betul. Temperature pun naik, so automatik lah metabolisme lebih banyak tenaga diperlukan lah untuk ni. Okey, bawang dah ready, so kita potong tomato. Saya potong kasar. Ini pun boleh potong kasar saja dalam potong 4. Ya, betul. And then So cili api tak payah potong pun tak apa. Dan bawang putih lah. tomato saya dengar ada masa saya belajar dekat universiti dulu, dia kata pensyarah saya beritahu saya lagi terang warna dia, lagi tinggi kandungan antioksidan dia, betul ke? Dia warna merah ni disebabkan oleh kandungan lycopene yang ada dalam tomato tu. Jadi lagi terang warna dia lagi baguslah. Yang menariknya lycopene tu coach, dia akan lagi tinggi kalau kita masak. Berbanding kita makan raw. So hari ni memang kita akan stir fry sikit. Jadi kalau masak tu maksudnya masak betul-betul masak ataupun separuh masak je ataupun separuh masak pun boleh, tak masalah. Tapi yang ni kita akan goreng sikit sekejap saja. So masuk dalam 3 sudu. Minyak secukup rasa. Boleh letak 3 sudu. 3 sudu. Sebab sambal ni kita akan makan dalam 4-5 orang juga sebenarnya. So dalam 3 sudu tu tak ada masalah. Jadi coach, kita masukkan dulu kita punya ikan bilis. Okey, nampak apa? Dah panas Nampak kuali kita dah ready. Kita masuk. Minyak dah panas. Okey, kita masukkan ikan bilis. Semua sekali ke? Semua sekali. Okey. Semuanya. Kacau dulu sedikit. Kemudian kita masukkan terus cili merah, cili api. Cili merah Cili merah. Okey. Cili merah. Terus kita perlahankan sikit kita punya pan tu. Masukkan semua bawang putih. Okey. Tomato tinggal 2. Dan semua masukkan Yang lain semua masukkan.
bawang dan juga cili api. Masukkan semua cili api. Coach tak suka pedas, so kita boleh kurangkan. Saya suka 4, so saya letak 4 cili je. Okey. So kita stir fry, bagi dia masak sedikit. Oh. Tadi saya tertarik dengan apa yang Puan cakap tadi. Yang tomato ni apabila kita masak dia, dia punya kesan dia semakin bertambah baik kepada kesihatan kita lah. Ya, betul. Oh, okey. Sebab apa di rumah saya anak-anak saya suka makan mentah. Makan mentah pun tak ada masalah. Sebab tomato ni selain tinggi dengan lycopene tu, dia ada juga serat. Serat ni membantulah untuk kita kejang lebih lama, membantu untuk turun berat badan. So sekarang coach pertandingan dan perlawanan bola tampar pun dah hentikan disebabkan PKP. Ya, apa perancangan coach sekarang ni di rumah? Memang sekarang ni dalam apa prospek kejulatihan agak sedikit mencabarlah. Sebab apa? Kita berlatih tapi kejohanannya belum pasti ada ataupun tak ada. Jadi yang menjadi cabaran utama ialah macam mana kita nak mengekalkan atlet kita supaya bermotivasi untuk kekal berlatih. Kekal berlatih walaupun di rumah. Itu yang cabarannya. Okey. Jadi tapi setakat ini alhamdulillah saya telah membuat beberapa pendekatan. Jadi fokus kita bukan lagi kepada prestasi di kejohanan. Okey. Sekarang ni saya memfokuskan kepada macam mana kita nak mengekalkan kecergasan yang dah ada. Okey, coach. Kita punya bahan sabar dah ready. Yang nampak macam dah cukup ni. Betul. So kita off dengan cooker. So kita letakkan dulu di atas ni. Nanti kita akan blend. Okey, so nampak sangat menarik. Menarik ya. Dia color tu. Color. Ini salah satu teknik untuk kita kurangkan minyak tu sendiri pun. Walaupun hari ni kita guna minyak olive oil yang tinggi asid lemak tepu yang baik. Tetapi seandainya di rumah penonton-penonton adik-adik yang tidak ada olive oil dan sebagainya boleh juga menggunakan air fryer macam tadi. Tapi seandainya pun tak ada air fryer, boleh juga buat macam yang kita buat. Tapi kita toskan minyak menggunakan tisu. Tisu kitchen lah. Okey coach. Sekarang kita nak blend. Kita tunggu sambal kita sejuk dulu sedikit. Sementara tu coach potong limau nipis. Untuk kita limau nipis ni kita potong dua kan? Potong dua sahaja kan? Dia orang kata nak potong limau nipis pun ada cara dia kan? Ya betul. Biasa kita belah lintang kan? Betul. Untuk senang bagi mengeluarkan jus dia. Ya. Dia pun salah satu tinggi vitamin C ni juga. Ya. Okey dah. Kita akan blend dengan kita punya mini blender kita ni. Kita akan masukkan yang apa yang telah kita masak tadi di atas. Okey. Ini kita blend dia sampai hancur ke? Sampai hancur. Okay. Ada juga yang suka tak berapa hancur. Itu nampak lebih menarik. Tapi bergantung pada selera masing-masing. Dan kita tambahkan sedikit brown sugar. Dia apa beza brown sugar dengan gula putih Beza brown sugar dengan gula putih, kalau brown sugar ni dia ada molasses yang itu yang membuatkan warna dia kecoklatan sikit. Molasses ni adalah mineral lah sebenarnya. Okey. Dan kita letak garam sedikit. So coach dah masukkan semua gula dan garam sebelum kita perahkan sikit kita punya limau nipis. So kita perah dulu dalam mangkuk ni. Saya tuas begini. Ini akan meningkatkan lagi aroma dia. Betul. So coach kita tutup Ini memerlukan tenaga sikit. So kita buat exercise sama masak. So jadi saya satu ketul ayam tak cukup lah. Boleh. Kita tarik. Ya boleh tarik. Macam tadi kan, salah satu teknik yang kita guna untuk kurangkan minyak, kita gunakan tisu. Kan? Kalau ada di rumah, sila makan seperti sup ataupun mi kari yang sebagainya, ataupun sambal yang berminyak seperti sambal lemak, sambal nasi lemak, kita boleh trim dulu minyak yang ada di bahagian atas. Itu pun salah satu cara jugalah untuk kita buat kurangkan. lapisan atas je. Ya betul. So nampak macam dah ready kita punya sambal. Sambal ni kita akan gabungkan dengan ayam yang kita goreng dalam air fryer nanti. Kita dah set kita punya ayam yang telah kita letak dalam air fryer tadi dan juga sambal. So tapi coach tak lengkap kan kalau
Karbohidrat, protein, kita perlukan satu lagi elemen. Ya, yang tinggi kandungan fiber dia. Ya betul, kita Ya. perlukan sayur. Saya susun sayur. Sementara tu kita ada bendi lah untuk ulam-ulaman kita. Dan 5 biji tomato. Tomato ni sebenarnya kita boleh snacking je juga. Snacking kan sebab dia rasa dia memang tak masam. Rasa dia sangat ada manis sikit. Anak-anak saya pun suka ni. Kemudian kita letak salad sikit lah. Okay, salad. Ayam ni kalau ikutnya geprek tu maksudnya ayam yang dipenyek Penyek. So kita penyek dulu sikit baru kita letak sambal dia. Okey. Okey. Letakkan sikit. Menu makanan sebegini. Kalau saya bagi sebelum sesuatu pertandingan ataupun kejohanan sesuai tak? Menu ni, ayam geprek ni dia ada ulam, protein dengan karbohidrat lah. Tetapi untuk 3 ke 4 jam sebelum pertandingan boleh coach. Memang disarankan untuk ambil complete set suku-suku separuh pinggan sihat Malaysia. Tapi kalau macam sejam sebelum training kita hanya fokus kepada karbohidrat dan protein saja kan. Cuma kadang-kadang tu atlet dia tidak suka pedas. Tak suka pedas. So kita boleh kurangkan cili api. Kurangkan cili api lah. Okey. Dan kalau lepas training pun coach, sebenarnya dalam masa 24 jam tu crucial untuk badan atlet membuat pemulihan. Ya, betul. Pemulihan otot dan tenaga juga. Ya. So ini salah satu sumber yang baik jugalah sebenarnya. Ya. So complete lah kita punya menu hari So ni. kalau tengok kepada dalam plate ni, ini boleh dikatakan contoh makanan yang seimbang lah. Ya, Kita betul. ada karbohidrat, Ya betul. kita ada protein dan kita ada sumber yang tinggi kandungan serat dia. Serat, vitamin dan mineral juga. Ya, betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi kita akan masukkan dulu sedikit ais. Ais, Yes, sedikit ais lebih kurang dalam 1/4 daripada bekas tu. 1/4 daripada bekas. Sebab tu ni bagus coach sebabnya kalau training kan Ya. biasa coach biasa minum ais warm ke ataupun ais sejuk. Saya Ataupun ais suka chill. ais sejuk, tapi ada pendapat yang menyatakan kalau kita seorang atlet tidak sesuai minum air batu. Apa komen? Okey, dia Kuat. ada beza. Air batu, yang air batu macam ni lah, frozen yang ada ais. Dia suhu dia bawah 10 degree. Ataupun air chill. Air chill tu dia antara 10 hingga 20 degree. Okey. Maknanya sejuk sikit tapi nyaman rasanya. Jadi yang sesuai untuk atlet? Sesuai untuk atlet adalah antara 10 hingga 20. Oh, okey. So sekarang coach kita akan masukkan susu rendah lemak kita. So masukkan separuh saja daripada Separuh. ni dalam 125 ml. Beza susu fresh ataupun susu full cream dengan susu rendah lemak ni. Beza dari segi kandungan lemak dia. Kalau susu full cream dia lebih kurang dalam tinggi juga lemak 8 gram. Kalau susu rendah lemak dia akan ada dalam lemak dalam 1 gram saja bagi setiap 125 ml. Kita akan masukkan suku-suku kita seperti badam dengan kismis. Ini saya letakkan semua. Angkat semua. Badam dan kismis ni sesuai juga untuk ke kacang sebab dia ada apa? Kita panggil asid lemak tidak tepung. Itu bagus untuk jantung. Terus masukkan lebih kurang 1 pisang. 1 biji ya? Betul, 1 biji pisang. 1 biji pisang ni kita guna pisang yang agak besar. So 1 pisang ni lebih kurang dalam 120 kilokalori. Saranan sekali makan pisang yang bersaiz sederhana yang saiz separuh dari pisang ni lah. Itu lebih kurang dalam 60 kilokalori lah. Ni puan, saya nak tanya sikit. Berkaitan dengan pisang ni, saya ada buat testing terhadap diri saya lah. Okey. Lepas saya suka hiking, mungkin ada di luar sana pun ramai yang suka hiking. Okey, semasa saya pergi untuk hiking tu, saya hanya berbekalkan isotonic drink dengan sedikit snack. Kemudian bila sampai di puncak tu, saya cramp. Dan bila saya nak turun kembali ke poin asal atau poin yang pertama, saya dapati agak struggle lah. Okey. Kemudian saya pada kali kedua tu, saya berbekalkan 3 biji pisang saja. 3 biji pisang sahaja. Dan alhamdulillah daripada poin awal sehingga ke puncak dan berpatah balik ke poin asal, saya tidak mengalami masalah cramp. Okey, first plan ni. Ini saya boleh sampai hancur. Biasa panas.
banana smoothie kita dah nampak rupa dah. Nampak sangat creamy coach. So kita tuangkan dulu kerancawan. Sementara tu persoalan coach tadi mengenai krem kan. Krem ni sebenarnya disebabkan oleh kurangnya mineral sebenarnya. Antaranya mineral yang terlibat adalah sodium potasium. Kan kita belajar kan sodium potasium ni dia adalah membantu untuk masa contraction. Okey. Apabila tidak cukup sodium potasium, itu yang akan berlaku krem. So kita akan masuk ais kita supaya nampak lebih menarik. Okey, dah ready kita punya smoothie pisang dengan nasi ulam ayam geprek kita. Jom kita rasalah coach. Dah siap kita punya nasi ulam ayam geprek kita coach dengan banana smoothie ataupun pisang smoothie. Okay. So kita bagi tetamu kita rasa lah. Saya bagi coach dulu rasa. Saya pun dah tak sabar nak merasa hasil air tangan sendiri ni. Nasi ulam ayam geprek ni dia merupakan hidangan yang sesuai diambil untuk latihan harian biasa lah kan. Ataupun kalau sekiranya hari itu ada perlawanan, kita boleh ambil 3 hingga 4 jam sebelum. Baik, saya cuba rasa ayam dia dulu. Kita cuba rasa ayam dulu. Yang berat 2 jam ni coach. Tak apa, kita cuba rasa dulu. Mana rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan sambal cukup rasa masan dia punya terbaik. Masin manis terbaik. Kalau dalam sunnah Nabi kan, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, betul. Kita memang dah amal tu makan ketika lapar, tapi yang berhujung tu berhenti sebelum kenyang tu, itu yang susah. Itu yang susah, betul. Okey, adik-adik di rumah, itu saja untuk episod kali ini. Kak Aisyah akan kongsikan lagi banyak resipi untuk episod yang akan datang. Jangan lupa, jumpa lagi. Didik TV KPM